Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita pada hari ini masih lagi membincangkan tentang topik bab 2, Perlembagaan Persekutuan. Di bawah topik ini kita mempunyai dua subtopik utama iaitu 2.3, ciri utama Perlembagaan Persekutuan dan 2.4 iaitu pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965. Baiklah para pelajar semua, di sini cikgu sertakan gambar buku Perlembagaan Persekutuan. Para pelajar boleh jumpa buku ini di kedai buku, okey, dan terdapat banyak edisi pindaan. Okey, yang cikgu ambil ini edisi pindaan sehingga 5 Januari 2020. Okey, uniknya Perlembagaan Persekutuan, ketika pembentukan Perlembagaan Persekutuan kita mempunyai dua ciri utama dalam pembentukannya. Yang pertama ialah ciri tradisional dan yang kedua ialah ciri moden. Ciri tradisional Perlembagaan Persekutuan kita yang pertama ialah kesultanan atau pemerintahan beraja. Seperti yang kita semua tahu bahawa negeri Melayu diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Yang mana ketika itu ia berasaskan sistem pemerintahan raja berkuasa mutlak. Jadi sultan merupakan pemerintah berdaulat dan memiliki kuasa penuh. Setelah merdeka, konsep raja ini masih dikekalkan dengan adanya konsep raja berperlembagaan dan juga kita kekalkan dengan satu lagi konsep demokrasi berparlimen. Okey, yang mana rakyat yang memilih pemimpin. Okey, dan satu lagi ialah ketua negara kita adalah Yang di-Pertuan Agong dan Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk mengampun dan juga menangguhkan hukuman. Ciri tradisional seterusnya ialah agama Islam. Dalam perlembagaan peruntukan berkaitan dengan agama Islam adalah merupakan salah satu daripada ciri tradisional. Walaupun kita di bawah zaman penjajahan, hal ehwal agama Islam dan adat istiadat masih diletakkan di bawah raja. Jadi meskipun ada kuasa residen pada ketika itu, tapi hal berkaitan dengan agama Islam dan adat masih di bawah lingkungan kuasa raja. Selepas merdeka, agama Islam adalah di bawah raja masing-masing, sultan bagi negeri masing-masing. Dan negeri yang tidak beraja, hal ehwal agama Islam terletak di bawah Yang di-Pertuan Agong. Ciri tradisional yang seterusnya ialah bahasa Melayu. Okay, seperti yang kita semua tahu, bahasa Melayu ketika zaman Kesultanan Melayu menjadi lingua franca, bahasa perantara yang digunakan oleh semua. Okay, dan kini bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan bahasa Melayu juga menjadi bahasa kebangsaan dan juga bahasa resmi negara kita. Seterusnya kita lihat satu lagi ciri tradisional ialah kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu adalah di bawah kuasa raja dan ketua peribumi. Selepas merdeka, Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Dan ini termaktub dalam Perlembagaan Perkara 153. Sekarang kita nak lihat ciri moden. Okey, ciri moden kalau kita lihat yang pertama ialah kerajaan persekutuan. Okey, kita Malaysia berasaskan pada konsep kerajaan persekutuan yang mana kita memiliki kuasa di peringkat kerajaan persekutuan dan juga kuasa di peringkat kerajaan negeri. Jadi dalam buku perlembagaan jika kita rujuk, terdapat senarai bidang kuasa kerajaan persekutuan dan senarai bidang kuasa kerajaan negeri. Dan pembentukan Malaysia kita menambah autonomi kepada Sabah dan Sarawak. Satu lagi ciri moden ialah sistem demokrasi berparlimen. Okay, ia menjadi asas kepada demokrasi. Antara asas demokrasi ialah apabila pilihan raya umum diadakan. Yang paling utama ialah pada tahun 1955 sebelum kita melangkah ke alam kemerdekaan. Dan dia memberi kebebasan pada rakyat untuk memilih pemimpin dan menubuhkan kerajaan. Siapakah yang bertanggungjawab dalam memastikan pilihan raya berjalan lancar? Kita mempunyai SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Okey, yang bertanggungjawab memastikan pilihan raya berjalan dengan adil dan juga saksama. Selain daripada itu, satu lagi ciri moden ialah kewarganegaraan. Pada tahun 1948 diperkenalkan kewarganegaraan persekutuan melalui perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Sebelum itu kewarganegaraan terbagi kepada rakyat raja bagi negeri yang mempunyai raja
dan rakyat British bagi negeri yang tidak mempunyai raja. Dan selepas merdeka, kewarganegaraan adalah sama rata untuk semua. Jadi kita semua pada hari ini memiliki kewarganegaraan rakyat Malaysia. Seterusnya kita lihat perlembagaan juga tidak dapat lari daripada pindaan. Terdapat banyak pindaan perlembagaan yang dilakukan dari masa ke semasa. Okey, dan buku teks membincangkan dua pindaan perlembagaan yang paling utama, iaitu pindaan pada tahun 1963, iaitu ketika pembentukan Malaysia, dan pindaan pada tahun 1965 ketika Singapura keluar dari Malaysia. Jadi Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1963. Dan pindaan perlembagaan yang penting berlaku pada tahun 1963 ketika pembentukan Malaysia, yang mana kita masukkan beberapa hak autonomi negeri-negeri anggota Malaysia, iaitu Sabah dan Sarawak serta Singapura. Okay, dan pada tahun 1965 ketika Singapura keluar dari Malaysia, kita keluarkan balik hak-hak autonomi Singapura dalam perlembagaan. Jadi terdapat tiga perkara utama yang berlaku dalam pindaan perlembagaan 1963, iaitu struktur Mahkamah Atasan, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo dan jawatan yang di-Pertua Negeri. Struktur Mahkamah Atasan. Okey, struktur Mahkamah Atasan, kita lihat Perlembagaan PTM 57 menetapkan struktur Mahkamah Atasan mengikut model Mahkamah Tertinggi England. Jadi ia terbagi kepada Mahkamah Atasan dan juga Mahkamah Rayuan. Okey, Mahkamah Atasan ialah Mahkamah Persekutuan, dan Mahkamah Persekutuan ini tugasnya adalah untuk mendengar mana-mana persoalan perlembagaan dan pertikaian antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Dan pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo pula diwujudkan selepas Perlembagaan Malaysia digubal, dan ia bertujuan untuk menguruskan soal kehakiman di Sabah dan Sarawak. Tahun 1963, jawatan Ketua Hakim Borneo diwujudkan dan dia berpusat di Kuching. Manakala pada tahun 1964, nama jawatan berubah kepada Ketua Hakim Sabah dan Ketua Hakim Sarawak. Seterusnya, pindaan perlembagaan 1965. Okey, bagaimana pindaan ini berlaku adalah apabila Tunku Abdul Rahman membawa usul pindaan perlembagaan, iaitu pindaan Singapura. Jadi Parlimen meluluskan agar Singapura keluar daripada Malaysia. Semua perkara berkaitan dengan Singapura dimansuhkan dalam Perlembagaan Malaysia. Antaranya perkara berkaitan dengan immigration, keuangan, hubungan luar negara dan juga pertahanan. Okay, di sini ada petikan akhbar, antaranya petikan itu menyebut Singapore is out. Okay, so ada gambar Tunku yang sangat bersedih ketika peristiwa ini. Jadi cikgu masukkan sedikit mengapa antara isu yang membawa kepada Singapura keluar dari Malaysia adalah pertama, hubungan antara PAP dan UMNO yang renggang. PAP merupakan salah satu parti dominan di Singapura, iaitu kita panggil nama penuhnya People's Action Party. Jadi hubungannya renggang dengan parti utama di negara kita, iaitu UMNO. Okay, yang kedua ialah PAP yang ingin menggantikan peranan MCA sebagai parti politik yang mewakili kaum Cina dalam kerajaan. Jadi perkara ini menimbulkan sedikit krisis pada ketika itu. Dan yang ketiga, konsep Malaysia yang diperjuangkan yang secara tak langsung menafikan hak istimewa orang Melayu. Jadi tiga isu utama ini yang gagal diselesaikan pada ketika itu telah membawa kepada Singapura dikeluarkan dari Malaysia. Jadi secara kesimpulannya, Malaysia adalah sebuah negara yang unik, yang mempunyai perlembagaan yang berasaskan kepada ciri tradisional dan ciri moden, dan kedua-duanya saling melengkapi. Itu yang istimewa. Okey, dan sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya mendukung perlembagaan demi memelihara kedaulatan negara yang tercinta. Itu saja daripada cikgu untuk kali ini. Jumpa lagi untuk bab yang seterusnya. Bye.